Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, fama utitum minal ilm illa qalilan. Shadaqallahul azim. Terlebih dahulu kita menajak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita berada di dalam musala Darussalam ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, khususnya di dalam bahasa Al-Quran Karim, iaitu nawaitu. Masa kita datang di, kita sudah berniatlah, karena sesuatu yang baik itu kita mulakan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu dimulakan dengan niat. Dengan berniat itu maka kita dapat pahala lah. Jadi tujuan kita datang untuk dalam kuliah ini ialah untuk memahami Al-Quran Karim, khususnya apabila kita mempelajari bahasa Arab. Jadi hari ini kita cuba nak mendalami apa-apa yang telah kita pelajari dulu, iaitu tak silap saya satu buku ni telah kita habis selesai lah, ya, hitam ni. Cuma sekarang ni masuk kita ialah untuk mendalami dan memahami lebih baik, lebih dalam tentang kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Arab. Jadi sementara kita nak buka buku ini, buku bahasa Arab ibadah ini, kita mulakan dulu dengan mengkaji ataupun menilai kefahaman kita dalam buku Qawaid Al-Lughatul Arabiyyah. Jadi kita buka satu persatu secara ringkas sajalah. Sebab tujuan kita ialah pola, iaitu perubahan kata bahasa Arab ini, maknanya kita nak kaji tentang setiap kalimat yang ada di dalam Quran itu, sama ada dia kita kenal atau tidak. Jadi kita buka muka surat yang pertama daripada buku Qawaid Al-Lughatul Arabiyyah ini ialah muka surat 1 tu ialah dia sebutkan al-kalimatu aqsamuha. Tengok ya, kita ulang ringkaskan ni sebab apa ini adalah sebagai ringkasan saja. Sebab kita nak tumpukan nanti ialah pada sejauh mana kita telah mempelajari bahasa Arab ini, bahasa Quran ini kita telah kenal kalimat. Jadi dia kata al-kalimatu aqsamuha ialah al-kalimatu bermakna jamak daripada perkataan kalimah. Itu al-kalimatu jamak makna salim, ya. Wa aqsamuha dan pembahagiannya. Dalam bahasa Arab, kalimah itu adalah terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama ialah dinamakan isim, iaitu kata nama. Yang kedua ialah fi'l, al-fi'lu disebut sebagai kata kerja. Dan yang ketiga ialah al-harfu, kata sendi. Di antara ketiga-tiga kalimat ini, yang akan kita dapati perubahan kalimat itu ialah pada isim dan fi'il saja. Yang akan berlaku perubahan itu hanyalah kepada kata nama dan kata kerja saja. Sementara huruf dia tidak berubah. Jadi kita tengok dulu, ya. Al-kalimah masalah ialah kata nama, isim, fi'il dan huruf. Di bawah itu disebutkanlah jenis-jenis isim, jenis-jenis fi'il, iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amal. Kemudian huruf dia hanyalah satu kata sendi, hanya untuk menyambungkan ayat saja supaya sempurna. Kemudian yang kedua
muka surat 2 tu, kita ringkas saja ya. Apabila kita telah kenal kalimah isim dan fi'il, maka kita juga hendaklah mengenali bahawa terbahaginya kata narak itu biasanya ataupun yang lazimnya ialah kepada dua jenis. Sama ada isim itu jenis muzakkar lelaki ataupun isim itu jenis perempuan muannas. Disebut sebagai al-ismul muzakkar wal ismul muannas. Jadi setiap perkataan khususnya dalam bahagian isim, maka isim itu akan kita kenal sama ada daripada jenis lelaki atau muzakkar ataupun jenis muannas perempuan. Disebut itu seperti lelaki ibnun, perempuan bintun. Begitulah seterusnya. Jadi ada dua perkara yang bila kita sebut perkataan Arab isim atau fi'il, maka kita naklah kenal bahawa dia hanya tidak lebih daripada dua. Sama ada jenis jantan ataupun betina ataupun muzakkar dan muannas. Kemudian yang keduanya, isim ataupun fi'il itu terdiri pada tiga jenis, tiga bahagian, tiga jenis. Sama ada dia dalam bentuk mufrad seorang, wal musanna dua, wal jamu jama' ramai. Bila kita sebut perkataan itu, maka kita tahulah dia ini seorang, dua ataupun ramai. Disebut sebagai al-mufrad wal musanna wal jamu'. Seorang, dua, ramai. Ataupun disebut sebagai perempuannya mufradah wal musanna wal jamu' jugalah ya. Jadi kita tengok di bawah tu muka surat 3 tu ya. Kemudian di sini dia cuba kita tengok dulu ya perkataan yang muka surat keempat. Dia bagi tahu kita tentang fi'il madi dulu ya. Jadi fi'il madi itu fi'il itu terbahagi kepada tiga. Yang pertama dia kata al-madi, yang kedua adalah al-mudhari', yang ketiga adalah amru, amal, perintah. Madi maknanya ialah kata yang telah berlaku, mudhari' adalah kata yang sedang berlaku ataupun selalu berlaku, wal amru adalah kata perintah. Jadi kita lihat contoh di bawah. Yang pertama ialah bahagian isim dhamir. Cuba tengok perkataan dhamir ataupun ad-dhamair. Apabila kita nak kenalkan fi'il dalam bahasa Arab, maka kenalah tahu dulu bahawa pembahagiannya kepada tiga jenis. Bila kita sebut saja kita tahulah dia ini ada apa madi atau mudhari' ataupun amal. Ya. Kita lihat dulu, terpaksa kita rujuk kepada dhamir. Dalam bahasa Arab, dhamir adalah 14. Cuba kita tengok dulu ya. Kita kaji dulu satu persatu dalam bentuk kalimah madi dan mudhari' dan amal ini. Iaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi kalau kita lihat berbilangan tu ialah ada 14. Bagaimanakah kita nak kenal fi'il madi? Cuba tengok ya. Kalau kita tengok dhamir tu dah terbahagi kepada tiga jenis itu, iaitu mufrad, musanna dan jama'. Cuba tengok dhamir yang pertama ialah huwa. Kepada fi'il madi dia jadi raja'a. Kepada fi'il mudhari' dia jadi yarji'u. Maknanya di dalam perkataan raja'a dan yarji'u itu sudah ada pelakunya. Maknanya sudah ada dhamirnya. Dalam bahasa Arab kita sebut saja fi'il, maka bila kita kenal dia madi atau mudhari', maknanya di dalam fi'il itu sudah ada pelakunya, dia pelakunya.
Jadi raja'a mana dia telah pulang. Yarji'u dia sedang pulang. Seorang mufrad. Kalau kita nak katakan dua orang yang pulang, maka cuba lihat perubahan pada fi'il madhi. Huma raja'a, fi'il mudhari'nya huma yarji'ani. Jadi ada beza ya. Fi'il madhi kita tengok di akhir tu ada beza. Kalau kita nampak di dalam perkataan raja'a, maka dia adalah menunjukkan dua orang pelaku jenis lelaki raja'a. Kemudian hum. Cuba tengok fi'il madhinya raja'u. Cuba tengok akhir pada perkataan fi'il madhi itu ialah waw alif. Hum raji'u, hum raja'u. Jadi huwa huma hum ialah, kalau kita tengok, ialah kata dhamir yang menunjukkan orang yang ketiga mereka, iaitu dia yang tidak ada dalam bersama kita, ya. Dalam bahasa Inggeris sebut sebagai person lah, orang yang ketiga, ya. Itu bagi jenis huwa huma hum ialah untuk orang lelaki. Raja'a raja'a raja'u, yarji'u yarji'ani yarji'una. Ini semuanya adalah daripada jenis kategori jenis muzakkar, huwa huma hum. Kemudian dari yang keduanya tu yang kita tengok pula orang yang tiga juga, ada tiga lagi, hiya huma hunna. Kemudian ditunjuk contoh pada kita tentang perbezaan antara lelaki dan perempuan. Di sini ada hiya huma hunna, ni adalah orang yang tiga untuk menunjukkan jenis ghaib, orang yang tiga. Sama juga huwa huma hum untuk lelaki, hiya huma hunna untuk orang yang tiga ghaib, atau sebut perkataan al-ghaib untuk orang untuk perempuan. Apabila kita nak buatkan atau nak kenalkan fi'il itu sama ada lelaki dan perempuan, kita tengok hiya raja'an. Hiya raja'an. Cuba tengok perbezaan antara huwa raja'a, hiya raja'a. Bermakna di dalam pelakunya ialah dia perempuan telah pulang. Jadi ta yang mati itu adalah raja'at, tambahan ta mabutah itu adalah menunjukkan perempuan. Huma raja'ata. Hunna raja'na. Itu bagi fi'il madhi. Sementara bagi fi'il mudhari' ialah tarji'u, hiya tarji'u, huma tarji'ani, hunna yarji'na. Di sini kita nampak lihat bahawa huwa huma hum, hiya huma hunna ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Jadi bila kita sudah kenal lelaki dan perempuan berfi'il, maka senanglah kita nak cakap ataupun kita nak mengenali ayat-ayat Quran itu, ya. Itu 6 yang pertama, untuk menunjukkan orang yang tidak ada dalam sama kita, dia disebut sebagai al-ghaib ataupun al-ghaibah, perempuan. Kemudian yang berikutnya ialah orang yang berada bersama kita, disebut sebagai mukhatab. Maknanya dia ada bersama kita dan bercakap sama kita, macam kita sekarang lah, dan saya dan tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam kelas ini, saya dan ada orang yang mendengarnya. Kita boleh bercakap lah, itu namanya mukhatab. Dalam bahasa Inggeris sebut second person. Dia juga terbagi kepada 3 lelaki dan 3 perempuan. Iaitu, cuba tengok kalau apakah yang berlaku pada perubahan pada fi'il madhi jika berlaku begitu. Anta raja'ta. Cuba tengok perkataan akhir pada fi'il madhi itu ialah ada huruf ta bahagian atas. Raja'ta. Antuma raja'tuma. Antum raja'tum. Biasanya fi'il madhi ini kita lihat di belakang, akhir kali perubahan itu.
raja'tu, raja'tuma, raja'tum. Kemudian fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' ialah anta tarji'u, antuma tarji'ani, antum tarji'una. Kelima-kelima ini biasa kita tengok dalam Quran. Jadi semua kita nak kena perbezaan antara lelaki dan perempuan saja. Ya. Kemudian tiga lagi ialah untuk perempuan. Anti, antuma, antunna. Cuba tengok perubahan yang berlaku pada fi'il madhi dan mudhari' pada muannas. Anti raja'ti. Antuma raja'tuma. Antunna raja'tunna. Mana ini adalah kamu. Kamu seorang, kamu telah pulang, kamu berdua telah pulang, kamu semua telah pulang. Kamu antunna. Pada fi'il mudhari' pula dia jadi anti tarji'ina, antuma tarji'ani, antunna tarji'na. Itu nak menunjukkan perbezaan antara lelaki dan perempuan pada domain anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang akhir sekali ialah ana dan nahnu. Ini disebut sebagai al-mutakallim, iaitu orang yang pertama, orang yang sedang memberi, macam saya sedang memberi kalimat ini, maknanya saya lah mutakallim lah, saya sedang bercakap. Jadi sebut pada ana untuk lelaki dan perempuan. Jadi ana ni sama saja. Muzakkar pun boleh, muannas pun boleh. Jadi orang perempuan pun cakap ana, orang lelaki pun cakap ana. Jangan pula pasal dia perempuan dia cakap ani pula. Ya. Betul lah. Ana juga. Ana muslim. Umpamanya ya. Ana muslimatun. Ana muslimah. Perempuan. Ya. Jadi begitu. Maknanya kelima ana ni fungsi dua lah. Lelaki boleh, perempuan boleh. Lelaki dan perempuan gunanya sama saja ana. Begitu juga dengan nahnu. Nahnu. Kami. Maknanya dari berdua tinggallah ramai. Nahnu untuk dua orang pun boleh, untuk ramai pun boleh, iaitu kami. Cuba tengok, raja'tu, saya telah pulang. Raja'na, kami telah pulang. Kemudian kalau fi'il mudhari' pula, arji'u, saya sedang pulang ataupun saya selalu pulang. Narji'u, kami sedang pulang. Jadi inilah dia cara kita nak kenal kalimah fi'il dalam bahasa Arab, sama ada madhi atau mudhari'. Yang ketiga ialah fi'il amar. Fi'il amar ni hanya ada 6 saja. Iaitu kepada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Tak ada kepada huwa, huma, hum, tak ada. Dia hanya untuk orang yang sedang bercakap saja. Iaitu perintah. Saya tak boleh nak perintah orang yang ada luar lah. Saya hanya perintah orang yang ada sama saya. Jadi dia ada 6 kategori. Berbeza dengan fi'il madhi dan mudhari' ada 14. Tapi fi'il amar ni ada 6 saja. Cuba tengok. Anta, kita nak suruh orang tu pulang dah. Kita kata irji'. Orang berbalik, irji'a. Kalau kita nak suruh orang balik perempuan, semua pada orang lelaki, irji'u. Irji'u. Baliklah. Anta irji'. Antum irji'a, anta irji'u. Itu kalau kita nak perintah pada orang lelaki. Lepas tu, irji'i itu dinamakan untuk perempuan. Kalau dua orang perempuan, irji'a, kamu berdua. Kalau ramai perempuan, irji'na, pulanglah kamu semua. Jadi, kalau kita lihat di sini,
fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar ni terkenal di dalam baik. Sekarang kita pergi kepada buku ini. Kita ambil satu contoh yang kita akan baca pada hari ini untuk kita semak supaya kita dapat kenali bahawa apakah jenis kategori daripada jenis ayat ini. Ya. Kita akan bincang satu-satu setiap kalimah itu supaya semua orang kenal. Sebab kalau kita tak kenal kalimah itu, payahlah kita nak kenal Quran. Kita tak baca je lah. Ya. Tapi bila kita kenal kalimah itu daripada jenis huruf ke, isim ke atau fi'il, maka kita mudah untuk mengenali bahasa Quran itu sendiri. Jadi kita ambil dalam ad-darsul awal atau pelajaran pertama sini ialah daripada surah Al-Baqarah. Yang pertama kita nak baca ialah daripada ayat 1 hingga 5. Saya baca sekali untuk dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi kita tengok satu persatu tentang kalimah itu sendiri. Perkataan yang pertama ialah alif lam mim. Itu kita bukan nak mengajar tafsir, kita nak mengajar bahasa Arab. Tafsir orang lain lah. Alif lam mim ni ialah satu kalimah biasa dalam bahasa Arab, itu kalimah potongan, muqatta'ah yang Allah saja tahu maknanya. Jadi kita situ kita tak boleh bagi makna alif apa makna, lam apa makna, min apa makna. Tapi dalam tafsir dia adalah untuk Allah akan Muhammad dan sebagainya. Kita tidak buah kata. Itu bukan kalimah. Itu hanya satu kalimat Allah yang berbentuk muqatta'ah, potong. Kita pergi ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di sini kita nampak kalimah. Perkataan kalimah yang pertama ialah zalika. Perkataan zalika ialah satu kalimah isyarat yang menunjukkan jauh. Zalika. Lawan zalika ialah haza. Haza, hazihi. Zalika adalah satu kalimah yang menunjukkan katakan itu yang menunjukkan jauh. Bukan ada depan kita lah, dia jauh sikit, jauh ya. Zalika sebab itu digunakan zalika. Itu maknanya. Haza ini, zalika itu. Kemudian al-kitabu. Perkataan al-kitabu adalah jenis isim daripada jenis muzakkar. Al-kitabu. Kita kenal isim ialah kerana disambung situ ada alif lam. Al-kitabu. Jadi kalau kita nak kenal satu perkataan isim yang mula-mula sekali ialah adakah perkataan itu ada alif lam. Alif lam dalam bahasa Quran dan bahasa Arab ada dua, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah.
Ya, alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Al-kitab alif lam qamariyah. Maknanya kitab ataupun buku. Disebut sini dalam bahasa ini adalah Al-Quran lah. Jadi Al-Quran itu disebut sebagai kitab juga. Jadi oleh kerana Al-Kitab tadi dalam muzakkar, maka kata-kata isyarat yang di depan itu juga adalah menunjukkan muzakkar. Zalikal kitab, kitab itu ataupun itu kitab. La, kita akan jumpa kata la dalam bahasa Arab ada dua makna. Satu makna tidak, satu makna jangan jika dia bersama dengan fi'il. La, huruf lam alif itu adalah huruf yang maknanya ada dua. Satu boleh kita katakan huruf nafi, iaitu tidak. Satu dengan adalah huruf larangan, jangan. Ya. Umpamanya saya nak katakan dia apa? Tidak membaca. Yaqra'u, la yaqra'u. Dia tidak baca. Jangan baca, jangan membaca. La taqra'u. La taqra'. Betul. La taqra'. Jangan baca. Jadi ada dua makna lah. La ni boleh jadi makna tidak ataupun boleh jadi makna jangan. Itu kita akan bincang lagi lah. Jadi la adalah raiba. Raiba ni adalah satu daripada asal daripada kalimah mustaq. Mustaq ni adalah satu iaitu penulis. Mustaq ni adalah jenis isim masdar, ya. Dia daripada perkataan mustaq ni ialah satu isim yang datangnya daripada asal usulnya fi'il. Jadi fi'il itu akan jadi apa daripada fi'il madhi atau mudhari' itu akan lahir satu isim. Dia akan boleh melahirkan isim yang dinamakan isim mustaq. Sebab ada dua. Satu isim asal. Asal tu isim tu tak ada apa-apa lah. Tapi ada juga setengah daripada isim tu adalah berasal datang dari fi'il madhi ataupun mudhari'. Itu dinamakan mustaq. Jadi itu kita akan belajar lah. Ya, mustaq tu. Dia biasanya kalau raiba ni ialah tidak syak, iaitu isim masdar, mustaq daripada perkataan raba, rayaba, ya, raib. Kemudian dia kata fihi, cuba kita perkataan fihi. Kalau kita lihat kepada pelajaran kita tadi, fi adalah termasuk di dalam fi'il, dalam huruf jar. Cuma kita nampak di situ ada akhirnya dengan hi. Hi itu dalam bahasa Melayu maknanya kita nampak di sini huruf jar ada disambung di belakangnya dengan perkataan dhamir yang merujuk kepada dia ataupun-nya. Jadi fihi ini adalah huruf yang telah ada tambahan di belakangnya dengan dhamir. Jadi kita sebutlah perkataan isim kepada pada huruf boleh ditambah di depannya dengan hi ataupun ha dengan hum, dan kadang-kadang kita baca fihim, fihu alaihim dan sebagainya, ya. Jadi maknanya huruf fi huruf juga boleh ditambah dengan dhamir akhirnya. Hudan juga daripada perkataan masdar daripada hada yahdi, tunjuk. Jadi adalah juga daripada perkataan mustaq, terbitan daripada asal daripada fi'il hada, ya. Lil muttaqin. Cuba tengok perkataan lil muttaqin. Asal usul muttaqin ni ialah muttaqun. Dia marfu'nya muttaqun. Dia adalah fi'il, ya. Ittaqa ataupun waqa. Jadi bila disambung di depannya ada huruf lam tu huruf. Jadi bila dia bersambung dengan isim, maka dia akan jadi muttaqun menjadi muttaqin. Lil muttaqin, tak boleh muttaqun.
Ya. Jadi kita nampak lagi perubahan kepada di situ al-muttaqin adalah salah satu perkataan isim mustaq, ya. Dia ambil daripada fi'il ittaqa. Jadi dia termasuk isim, bukan lagi fi'il, ya. Asalnya daripada fi'il ittaqa ataupun waqa. Tapi bila dia dah kita jadikan isim, dia dah jadi isim, maka dia ikut sistem isim lah. Jadi isim ni bila dia depannya ada huruf ja, maka dia jadi dibaca dengan baris ditambah ya nun. Lil muttaqin. Jadi di sini bermakna alif lam mim ialah Allah saja yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam kandungan alif lam mim itu. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan padanya. Hudan, memberi hidayah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya muttaqin adalah daripada jenis jamak muzakkar salim, muttaqin. Ya. Bila kita ada hurufnya, ada di depannya ada huruf, maka dia jadi muttaqin. Kalau tak ada huruf, dia jadi al-muttaqun. Jadi bila dia jadi jar, maka dibaca dengan muttaqin. Tak boleh lil muttaqun lagi lah, ya. Kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kataan allazina ini adalah termasuk isim. Kata nama, iaitu isim mausul namanya. Isim yang menyambung dengan ayat lain. Jadi kata al-lazina adalah jamak daripada perkataan al-lazi. Dia ada jenis lelaki dan perempuan. Al-lazi, al-lazani, al-lazina. Ya, jadi maknanya yang. Oleh kerana al-lazina adalah jamak muzakkar, maka kita tengok. Lepas al-lazina itu jamak muzakkar, maka fi'ilnya kalau ada depan, biasanya lepas fi'il isim mausul ni ada fi'il. Sama ada madi atau mudhari'. Allazina yu'minuna, daripada perkataan amana, yu'minuna. Kenapa dibaca yu'minuna? Seorang ke dua ke ramai? Ramailah. Sebab kita tengok balik fi'il tadi kan. Allazi ayu'minu yarji'una. Jadi allazina yu'minuna, mereka-mereka yang beriman. Dan sebutkan orang muttaqin itu bermaksud allazina yu'minuna bil ghaib. Maknanya orang-orang yang beriman, sentiasa beriman bil ghaib. Sebab tengok perkataan bil ghaib, bil ghaibi. Mana satu isim tu jika ada dibagi baca akhirnya ke bawah mesti ada sebab. Asalnya al-ghaibu. Asal perkataan bil ghaib sebelum adalah al-ghaibu. Kemudian ditambah dengan bil ghaib untuk apa? Sebagai melekatkan ayat itu. Mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Jadi huruf ba itu adalah boleh melafazkan, majrurkan atau membagi bawahkan isim bil ghaib. Kemudian disebut wa yuqimuna shalah. Perkataan yuqimuna adalah fi'il mudhari'. Seperti perkataan aqama yuqam, aqama yuqam ataupun aqama yuqimu, ya. Jadi wa yuqimuna sholata, dan mereka-mereka yang mendirikan as-sholata. Cuma perkataan as-sholata ialah mereka yang mendirikan sembahyang. Perkataan as-solat adalah isim. Isim muannas tu antara kata salat, as-salata. Wa mimma, cuba tengok perkataan wa mimma, di situ ada beberapa huruf itu, ya. Nampak pendek je.
tapi dia sebenarnya ada mengandungi waw dan ataf ya, waw. Mimma, ada dua huruf itu min dan ma. Min daripada ma apa. Jadi maknanya perkataan mimma kita nampak dalam Quran tu ada mengandungi dua huruf, dua kalimah, iaitu perkataan min kemudian ma. Jadi mimma daripada apa? Ya. Razaqnahum. Di situ kita nampak apa jenis itu huruf fi'il atau isim itu. Razaqnahum. Ya. Di situ ada mengandungi tiga tu, ada fi'il, ada dhamir. Cuma tengok razaq fi'il madhi ya. Razaqa. Kemudian lepas razaqa tu na. Ni. Kemudian lepas pada na tu hum. Mereka. Cuma daripada segi sini kita nampak walaupun nampak macam satu tapi sebenarnya ada tiga. Ada fi'il madhi, ada dhamir untuk apa menunjukkan dhamir apa dhamir mutasyir dan hum, iaitu dhamir ghaib. Maknanya ialah daripada apa yang telah kami rezekikan akan mereka. Dhamir mutasyir ni dia jadi objek, jadi maf'ul bih, akan. Khalaqani, khalaqani telah menjadi akan saya. Ya. Biasanya kalau dhamir mutasyir dia sambung dengan fi'il, dia akan jadi objek ataupun maf'ul bih, akan. Ya. Kita akan bincang dulu lah. Kita nak bincang ayat dulu supaya kita faham. Jadi wa mimma bermakna daripada apa yang telah rezekikan akan mereka. Yunfikun, lagi satu fi'il yang mudhari' yang menunjukkan banyak. Yunfikun. Jadi maknanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, ialah Tuhan nak gambarkan siapakah dia orang yang dikatakan termasuk dalam golongan al-muttaqin tu, al-muttaqun tu, di antaranya ialah mereka yang beriman dengan ghaib, mereka yang mendirikan solat dan mereka yang menginfakkan harta mereka pada kebajikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung lagi situ wallazina. Jadi masih lagi dikategorikan, nak terangkan siapakah orang muttaqin itu. Wa allazina. Masih ada lagi di situ wa itu adalah sambung ataupun ataf. Kalimah nak dia Tuhan nak terangkan lagi selain daripada tiga bil ghaib wa qimul salah wa ma razaqnahum yunfiqun, ada lagi jenis-jenis yang termasuk dalam golongan muttaqin, ialah wallazina yu'minuna, iaitu mereka-mereka yang beriman bima, masih itu makna dengan apa ya. Jadi kita akan bincang nanti huruf ma ni kita nampak di depannya huruf ba ya. Patutnya baca bima'i lah, tapi oleh kerana ma sini adalah huruf yang mabni, iaitu dia tidak boleh diubah, dia hanya tetap dalam keadaan itu, maka dia tidak dibaca bawah-bawah, tapi dibaca dengan bima. Unjila ilaika, kata unjila adalah fi'il majhul yang kita baca dulu, dengan apa yang diturunkan kepada kamu. Ilaika, cuba tengok perkataan ilaika, perkataan ila dan ka. Ila anta asalnya, tapi dicantun dengan dhamir muttasil, anta menjadi ka. Jadi ilaika,
dengan apa yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan min qablika, min huruf qablika, sebelum kamu. Qabli adalah zaraf, sebelum, boleh disambung dengan dhamir qablika, apa yang diturunkan sebelum daripada kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun. Coba tengok lagi perkataan bil akhirah. Bil akhirah, kita tengok ya, huruf waw, mana masih lagi disambung, mana dan. Bil akhirati, al akhirati dibaca sebab bagi bawah kerana di depannya ada huruf. Setiap huruf, maka setiap nama yang sebab huruf itu adalah dibaca dengan majrur, jar, kasrah. Wa bil akhirati, dengan hari akhirat, hum yuqinun. Coba tengok perkataan hum digunakan itu adalah menunjukkan orang yang ketiga, ghaib. Hum yuqinun, mereka itu dalam keadaan yakin. Hum yuqinun, ya. Jadi itu yang kita baca tadi, huwa hum tu guna dia tu, ya. Bila kita baca dalam Quran, sudah kita dah fahami nanti, kita senang saja. Bila kita baca, mau kita dah tahu dah. Dia ni rujuk pada siapa dia, seorang, dua, ramai. Itu faedah. Jadi kita baca tu. Jadi wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Jadi bermaksud situ ialah selain daripada itu, kata Allah, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu Quran lah. Wa ma unzila min qablik, dan daripada apa yang diturunkan sebelum kepada kamu, iaitu Taurat, Injil dan juga Zabur. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan hari akhirat mereka yakin. Ini kategori orang yang disebut adalah al-muttaqun tu. Jadi kalau kita tengok situ, siapakah golongan al-muttaqin ataupun golongan al-muttaqun? Ayat 3 dan ayat 4 itu adalah menunjukkan mereka-mereka yang termasuk di dalam golongan yang boleh kita gelarkan sebagai al-muttaqun ataupun orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Tuhan Surah Asyar, iaitu sesungguhnya semua mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, serta apa orang yang paling takwa pada kamu, kepada Allah SWT. Kemudian Allah ini sebagai ayat dia bagi kesimpulan. Ulaika, ini maknanya adalah satu daripada isim isyarah juga. Ulaika, mereka itulah ala hudan, orang yang mendapat petunjuk. Hudan adalah daripada perkataan isim masdar. Ala hudan dibaca dengan varian begitu, oleh kerana dia kita akan bincang nanti tentang isim itu jenis mabni atau murad. Hari ini kita baca ala hudan, mereka itulah yang telah mendapat petunjuk min rabbihim, min huruf rabbihim. Kita baca perkataan rabb, isim disambung dengan dhamir hum. Mereka itulah mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah mereka-mereka yang berjaya. Jadi dalam ayat ini kita nampak, saya huraikan satu persatu tentang kaedah kita nak kenal huruf-huruf kalimah-kalimah musyarat, sama ada isim, fi'il ataupun huruf. Dan kita perhatikan di situ, kalimah isim atau fi'il itu kadang-kadang kita keliru. Macam fihi, kita ingat satu, sebenarnya padanya. Jadi dia biasanya bila perkataan Arab ini dicantum dengan fi'il, dia akan jadi kita terpaksa berfikir balik, ya, dengan dia sambung dengan dhamir untuk seorang, kedua, ramai. Dia kata assalamualaikum, macam itu.
alaikum, mana alaikum, antum. Jadi di situ kita nampak dia ada perbezaan. Jadi berarti baik jika isim ataupun fi'il yang bercantum dengan dhamir. Itu kena, di situ kita nak kenal, kita pastikan supaya mudah kita faham maksud ayat itu. Baik di bawah itu kita tengok lagi ialah jenis tadribat. Ini kita bersama-sama kita tengok. Bila kita dah faham ayat Quran tadi, maka ayat tadi kita tengok juga dari persegi nak latih tubuh kita supaya kenal setiap kalimah Al-Quran itu. Dia kata at-tadribat, latihan. Latihan ini kita bersamalah. Kecuali kalau tak faham ini kita bakal muat. Hati makna kalimatil atiyah. Bawakan ataupun datangkan, berikan makna perkataan ataupun makna kalimah-kalimah atiyah. Kalimah ataupun perkataan yang berikut. Berikan makna perkataan yang berikut. Al-kalimah zalika ialah itu. Ya? Hudan, petunjuk. Al-ghaib hilang ataupun tak nampak, ghaib. Tak kelihatan, ghaib. Karena yang kalau dalam Quran yang sebut termasuk ghaib lah ya. Yunfikun daripada fi'il mudhari' maknanya memberi nafkah, memberi infak. Yunfikun, mereka itu memberi infak, ya, memberi sedekah. Unzila diturunkan, perkataan nazala. Unzila diturunkan menafsir majhul itu unzila qablika, ada dua tu, sebelum kamu. Kemudian muka surat 2 yuqimuna, satu lagi fi'il. Kalimah itu adalah fi'il. Kalau kita tengok balik kepada jenis ini ada kembali pada hum yuqimuna. Ya, pada wawu fi'il mudhari' menunjukkan mereka yang mendirikan. Mimma, atau kata ada min dan ma, daripada apa ya? Maksudnya daripada apa tu, daripada umum lah, ma tu umum. Razaqnahum, ini kuat baik. Razaqnahum dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran ni kadang-kadang ada sikit dia perubahan. Bahasa Arab dia kata razaqnahum, nun tu tak campur dengan hum tu. Itu bahasa Arab lah. Razaqnahum, tapi Quran disantum sekali. Rasul Asmani ni razaqnahum. Razaqnahum sama lah. Cuma di sini nun tu dia bagi atas panjang dia. Asalnya nun alif, kami. Telah kami rezekikan akan mereka. Itu maknanya. Mimma razaqnahum. Itu ada razaqa, ada na, ada hum. Yang telah rezeki, apa yang telah kami rezekikan. Hum akan mereka itu. Maf'ul bih. Jadi di situ nampak hum bercantum dengan fi'il dan jadi objek atau maf'ul bih. Kalau kita terjemah, yang telah kami rezekikan akan mereka itu. Jadi hum itu adalah maf'ul bih yang kita macam itu. Kemudian yuqinun adalah fi'il mudhari'. Hum yuqinun. Iaitu rojok dhamir ini adalah yuqinun. Di dalam kata yuqinun itu sudah ada pelakunya, itu hum. Hum yuqinun. Bukan hu, ya, bukan huwa, bukan huma. Hum yuqinun. Kemudian al-muflihun ini adalah mustaq dari perkataan falaha, ya. Isim fi'il dah jadi isim. Al-muflih. Muflihun, muflihani, muflihun, itu akan bincang nanti. Jadi al-muflihun adalah isim jamak muzakkar
Karena di situ kita nak kena ialah perkataan alif lam adalah menunjukkan isim al-muflihun. Jadi itu adalah menunjukkan dia nak beritahu kita tentang cara kita mencari kalimah dan maknanya. Baik, yang kedua itu kita tengok istakhrij min al-ayati as-sabiqati misalan lil qawaid an-nahwiyyah al-atiyah. Bahasa Arab itu begitulah itu bacanya. Keluarkan kaedah nahwu yang berikut berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Di dalam kandungan disani pada perkataan, maka ada juga kandungan istilah yang ada di situ. Kita cari situ manakah satu yang disebut sebagai ismun isyarah. Jadi kita cari itu mana satu isim isyarah. Kataan zalika, satu. Ada lagi? Ya? Ulaika. Ulaika ada dua tu ya. Ulaika udan alamul rabbihim wa ulaika mumbrihun. Itu di antara dalam bukan isim isyarah. Kemudian dia kata juga cuba cari isim mausul. Isim tu nama isim apa? Termasuk isim iaitu mausul. Iaitu isim ada muzakkar dan muannas ya. Tadi kata yang disebut mana ada satu yang disebut sebagai isim mausul al-lazina. Ma satu lagi ya. Ma itu juga termasuk dalam isim mausul. Mimma nama apa? Min alif itu juga termasuk dalam isim mausul. Kita bincang itulah. Jadi perkataan isim mausul itu ada berapa? Al-lazina satu. Ma satu. Dan nampak. Kemudian fi'lan mabniyan lil ma'lum. Fi'il ma'lum ni mana fi'il yang biasalah. Ada dua, satu fi'il ma'lum, satu fi'il majhul. Majhul itu ialah di, ya, yang ada di. Mana satu fi'il ma'lum ni? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Manakah satu yang ada tidak fi'il itu? Yu'minun itu ialah fi'il ma'lum dah. Dia bukan fi'il majhul. Yang mereka yang beriman. Yuqimun, yunfiqun itu semua termasuk dalam fi'il ma'lum ya. Begitu juga yu'minun, banyak tu kan. Jadi kita cari nanti kita tengok ma'lum. Kemudian yang keempatnya fi'lan mabniyan lil majhul. Perkataan unzila diturunkan. Itu fi'il majhul lah ya. Diturunkan. Karena dibaca dengan apa di depan ni oleh huruf marfu' fi'il mudhari' unzila. Fi'il madi unzila. Asalnya pada nazala unzila. Kemudian jamak muzakkar salim. Apa dia? Jamak muzakkar salim ialah isim asalnya adalah untuk muzakkar. Sebab tengok mana satukah isim yang termasuk dalam kategori jamak muzakkar. Senang aja, kena ada lam aja. Lil muttaqin, al-muttaqin, boleh masuk ya.
Kemudian itu yang sebut ialah apa nama tu? Jamak mutakin tu adalah isim. Ha? Yukinun fi'il. Jamak. Jamak muzakkar salim. Nah, jamak muzakkar salim. Yu'minun jamak ya. Jamak pada fi'il mudhari' itu. Dia termasuk jamak pada lelaki. Al-muflihun. Satu ya. Al-muflihun ialah daripada perkataan fi'il falaha, kemudian diambil menjadi kata nama pada muflihun. Ha? Siapa tu? Jamak muzakkar salim. Dia ada dua satu jamak ni. Satu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ya. Atau begitu nama dalam jamak muzakkar salim ya. Ini maknanya jamak muzakkar salim. Yang kedua ialah jamak muannas salim. Jadi ada dua jenis jamak ni. Ini untuk lelaki, ini untuk perempuan. Ya. Contohnya yang dalam kita baca tadi dekat perintah. Contoh tak? Yang mana tu? Yang ada alif. Contoh. Setiap satu tu contoh satu. Al-muflihun. Kata nama ya. Dia tunjukkan. Ada lagi? Jamak muannas salim ada di situ tak? Tu tengok tu. Tak ada kan? Jamak muzakkar salim. Muannas. Cuba cari situ ada juga muannas. Yang ada jamak, yang ada nama apa, bukan jamak, ada pencak akhirah. Itu muannas lah kan. Ustaz, dia orang dah termasuk ketan muannas salim yang tak ada dalam teks tadi tu. Apa dia? Ini dah jamak muannas salim, dalam ni tak ada kan? Tak ada. Jadi kita bagi contoh lain dulu tu. Lain dulu tu. Yang tak ada dalam. Daripada perkataan banyaklah ya. Seperti kita bagi contoh itu seperti al-muslim, al-muslim. Jadi kalau kita nak jamakkan tambah wanun lah. Jadi al-muslimun. Lagi apa dia? Cari saja istilah apa yang jenis lelaki, maka kita jamakkan tambah wanun. Lelaki tambah wanun. Kalau perempuan al-muslimatu maka kita jadikan dia pertama alif ta, ya ta ni buang, jadi muslimatu. Jadi kalau kita jumpa macam-macam ni dalam Quran, maka kita tahulah dia tu adalah daripada jenis jamak muzakkar ataupun jamak muannas. Itu kena rajin tengok yang baca dalam Quran tu. Macam mana dia punya apa?
kita kenal. Ya. Baik, yang ketiga, sil bainal kalimatil mutabadatu. Padankan perkataan yang berlawanan. Al-ula itu maknanya yang pertama ataupun awal ataupun dunia, ya. Yunfiqu, berinfak, muflihun yang berjaya, yu'minu mereka yang beriman, unzila diturunkan. Apakah lawan al-ula? Dunia. Lawannya ialah al-akhirah. Al-ula, walaupun dia kata pertama, mana pertama al-ula, tapi dia termasuk dalam kategori dunia. Lawannya akhirat. Al-ula, al-akhirah. Yunfiku, infak. Yumsiku, kedekut. Al-muflihun, yang berjaya, jadi yang gagal ialah ar-rakibun. Yu'minuna, yakfuruna. Unzila, turun, rufi'a, naik, ya, atas, turun, ya. Jadi itu adalah daripada jenis lawan. Dunia lawan akhirat dan seterusnya, itulah yang berjaya jadi yang gagal dan sebagainya. Kemudian yang keempat, imla'il jadwal al-ati bi kalimatin munasibatin. Penuhkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai. Di sini dia bagi kalimah yang apa, jenis lelaki, jenis perempuan, ya. An-najihu, al-ghaibu, al-adilu, al-multazimu, al-akilu. Ini jenis muzakkar. Di situ dia kata buatkan jamak muzakkar salim, nama-nama ini. Yang sebelah tu buatkan jamak muannas salim. Jadi dia bagi perkataan an-najihu kalau ramai, an-najihuna, al-ghaibuna, al-adiluna, al-multazimuna, al-ghafiluna. Kita maknanya itu menunjukkan perbezaan. Kita nampak dalam Quran atau dalam kata nama ada wanun satu apa di huruf isim, maka itu adalah termasuk dalam jamak muzakkar salim, iaitu jamak lelaki. Perkataan kalaupun wanun kadang-kadang dari yanun. Bila dia jar dengan maf'ul bih jadi yang lama ya, jadi an-najihun jadi an-najihin, an-najiha. Kemudian kita tengok sebelah lagi bagaimanakah kita nak buat jamak muannas salim. Di perkataan yang sama, an-najih orang lelaki yang berjaya, an-najihah orang perempuan nama najihah. Seorang yang berjaya. Kalau ramai tambah alif ta. Tapi jangan disambung dengan ta merbutah tu kena buang. An-najihah tu jangan jadi an-najihat. Ya? Tambah alif ta ni saja. Jangan tambah dengan huruf, kena buanglah. Ya ini saja, tambah yang ni. Jadi takat tu, ya. Al-muslimatu. Jadi atu ni itulah yang kenal kamu anas. Semua dibaca dengan atu, dia dua je, ati. Ya. Tun, atu dan ti. Ta tak ada, ya. Al-muslimata tak ada. Dia tu dengan ti saja.
Apa dia? Ini. Ini. Jika dia mafuk dia bunyi. Dia bagi bawah. Kalau bagi ada huruf dia bagi bawah. Maf'ul bih pun bagi bawah. Kalau dia baca macam ni al-muslimatu. Umpamanya saya kata. Kalau ada maf'ul bih dia bagi kata zahabat al-muslimatu. Zahabat al-muslimatu. Ra'a al-muallim. Ra'a telah melihat oleh cikgu itu al-muslim. Zahabat al-muslimatu mana dia? Tengok ya. Zahabat al-muslimatu ilal madrasah ya, saya katakan. Telah pergilah oleh perempuan muslim itu ke sekolah. Jadi dibaca dengan tu oleh kerana dia fa'il, pelaku. Telah pergilah oleh orang-orang muslimat itu ke sekolah. Tapi di sini ra'a ni bagi ni ya, sebab dia di fa'il punya dia bagi ni. Tapi kalau di sini ra'al muallimu al muslimati. Kenapa dibaca muslimati? Karena maf'ul bih. Telah melihatlah oleh cikgu itu akan perempuan-perempuan muslim. Jadi oleh kerana jadi maf'ul bih objek ya. Itu maknanya itu cara-cara ketemu tadi. Dia tak ada tak. Patutnya tak lah kan. Mata ni kan patutnya tak lah. Tapi tak ada jenis ni. Dia kena ada bawah saja. Bawah dengan depan tu. Jadi al-muslimati itu dia penyambung masalah. Penyambung. Oleh kerana penyambung atau objek maf'ul bih lah. Pemasuk apa? Pemakin dia. Pemasuk. Orang kata maf'ul bih ni objek ke? Orang yang kena buat. Tak. Tanya sikit. Kalau dia maf'ul bih macam mana? Maf'ul bih pun ini maf'ul bih lah. Bari atas ke bari bawah? Bagi bawah. Dia masih bari bawah juga. Bagi bawah. Jadi dalam ni ada dua saja gunaan dia, sama ada baris depan ke bawah. Atas tak ada. Dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Siapa dia? Ya, contoh ayat saya. Dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan tanda di atas kan? Maf'ul bih. Ayat mungkin dia membaca. Dia membaca Al-Quran. Dia. Yang lain kategori ini saya. Qira'at Al-Quran. Mana? Itu bukan, ini bukan ta tu. Yang ni yang di ujung Al-Quran itu maknanya pemangsa. Ini fi'il. Al-Qur'ana. Jadi yang tu dia Qira'at dia fa'il telah bacalah oleh dia akan Quran. Ini bukan ta tu. Ini bukan jamak ayat. Ini adalah kerana perbuatan Quran untuk perempuan. Ya ni. Perbezaan ini dengan ini lain. Dengan ini ya. Jadi Ustaz, ini fi'il. Dalam jamak ni cuma kita gunakan dua tanda lah. Ya, dua. Jamak muzakkar. Ya. Jamak muzakkar salim waw dengan ya. Waw untuk jamak rafa', waw nun untuk rafa' dan ya nun untuk jar dengan maf'ul bih. Untuk lelaki. Perempuan ialah alif ta ni hanya ada dua baris saja. Sama tu untuk fi'il ataupun mubtada,
dan T ini untuk dua. Sama ada maf'ul bih ataupun di depannya ada huruf jar. Ya. Kemudian yang kelima ini biasalah semacam mana dikatakan. Jadi najihah, al-najihatu, al-ghaibah, al-ghaibatu, al-adilah, al-adilatu, al-multazimatu, al-multazimatu, al-ghafilah, al-ghafilatu. Kemudian akhir ialah uzkuril kitab allati unzilat qabla al-Quran wa anbiya'iha. Kita tulis itu ialah nama-nama kitab, nyatakan nama kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan Nabi. Yang pertama apa dia? Zabur. Kelima, nabinya ialah Daud. Kemudian Taurat, Nabi Musa. Injil ialah Nabi Isa. Al-Quran adalah ada lagi empat je kan. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi itulah sikit sebanyak pada hari ini dalam ulang kaji kita untuk mengenali. Jadi maknanya akan datang ni bawa buku ni ya. Sebab kita ini hanya untuk tengok rujukan saja. Jadi buku ni kita pakai. Apa? Ha? Apa dia? Yang mana? Yang mana tu? Ini? Jamak. Misalkan Salim tu Ustaz, nak tukar-tukar tu. Tak yang tu susah sikit lagi kali Ustaz bagi latihan lebih sikit lah yang tu. Okey, insyaAllah. Bagi dia ingat dia Ustaz. Saya itu akan datang. Dia pening kepala, dia pening kepala. Yang pening kepala tu sini kan? Dia yang ujian terakhir tu, itulah caranya kita nak dia terjamakkan isim mufrad ini. Maka kita pernah ingatlah kaedah menjamak fi'il muzakkar salim dengan jamak muannas salim. Apa jamak muzakkar lelaki ialah waw nun ataupun ya nun. Waw nun dan ya nun. Jamak perempuan adalah alif ta saja. Cuma depan ataupun bagi bawah bacaan akhirnya. Baik, saya ingat setakat itu saja kita belajar pada hari ini, dan nanti bila kita sambung lagi. Jadi mana setiap kali kita datang untuk mengenali macam mana kita nak kenal isim, fi'il dan sebagainya, itu kita akan sambung lah. Ya. Isim mustaq kita akan belajar nanti ialah bagaimanakah berlakunya isim mustaq itu. Isim mustaq itu boleh berlaku dalam masdar. Fi'il dia boleh tukar menjadi kata terbitan. Pelaku kena buat isim apa, zaman, masa, isim alat dan isim makan. Itu kita akan bincangkan datanglah. Bagaimanakah nak kena isim, insyaAllah. Jadi saya ingat setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. Dan insyaAllah kita sambung lagi pada masa akan datang. Lakukan kuliah kita dengan baca tasbih farah dan surah Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri insan lafi khusr. Ila allazina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ta'alaina abwabal barakah وأبواب السلام وأبواب الخير وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. تقبل الله منا.